Sidang Jumaat yang dikasihi, Ramadan adalah bulan yang ke-9 dalam kalender Islam. Ramadan memiliki keistimewaan dan kelebihannya yang tersendiri berbanding bulan-bulan yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala melebihkan Ramadan dari bulan-bulan yang lain. Antaranya ialah kerana pada bulan ini diturunkan kitab suci Al-Quranul Karim di dalamnya. Ramadan juga memiliki satu malam yang nilai ibadat pada malam tersebut adalah lebih baik dari 1000 bulan, iaitulah Lailatul Qadar. Pahala beribadah pada bulan Ramadan digandakan berbanding ibadat pada bulan-bulan yang lain. Pintu neraka ditutup dan pintu syurga dibuka dengan seluas-luasnya. Ini semua adalah sebahagian dari kelebihan dan keistimewaan yang dimiliki oleh bulan Ramadan dan tidak dimiliki oleh bulan-bulan selainnya. Sungguh istimewa bulan Ramadan ini. Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak, iftaradallahu 'alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabul jannah وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم. Telah datang kepada kamu bulan yang penuh berkat, diwajibkan kepada kamu beribadat yang berpuasa, dibukakan pintu-pintu syurga dan ditutup pintu-pintu neraka, serta segala syaitan dibelenggu. Di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapat kebaikannya, bererti ia telah benar-benar terhalang atau dijauhkan dari kebaikan. Pejam celik, sedar ataupun tidak, lebih kurang 1 minggu dari sekarang kita akan menyambut kedatangan Ramadan bagi tahun 1444 Hijri. Sungguh cepat masa berlalu. Walau bagaimanapun, bulan Ramadan sememangnya amat dirindui kedatangannya oleh setiap lapisan masyarakat kita. Anak-anak kita gembira menyambut kedatangan Ramadan kerana inilah masanya mereka dapat pergi ke masjid dengan bebas sehingga kelewat malam. Walaupun mungkin mereka tidak bersolat tarawih, tetapi mereka dapat bermain-main dengan rakan-rakan sebaya. Kalangan peniaga pula tidak sabar menanti kedatangan Ramadan, kerana inilah masanya untuk mereka mencari rezeki yang lebih berbanding bulan-bulan yang lain. Kalangan ahli kumpulan tadarus Al-Quran pula semestinya sudah bersedia untuk memulakan aktiviti tadarus masing-masing. Kalangan ahli ibadat pula pasti telah membuat persiapan untuk bersolat tarawih, qiyamul lail, tadarus Al-Quran dan seumpamanya. Boleh dikatakan segenap lapisan umat Islam sememangnya akan sibuk dengan peranan masing-masing di sepanjang Ramadan. Ini jelas menunjukkan bahawa Ramadan amat istimewa dan kedatangannya membawa satu suasana yang tidak dapat kita rasai pada bulan-bulan yang lain. Saudara-saudara sidang Jumaat yang dikasihi, namun apa yang lebih penting di sebalik setiap kegembiraan dan kemeriahan ini adalah ibadat puasa yang menjadi tuntutan ke atas kita semua yang mukallaf. Ia merupakan tuntutan wajib yang mesti dilaksanakan dengan sempurna. Siapapun kita dan walau sibuk mana sekalipun kita di bulan Ramadan dengan tugas harian, maka jangan sesekali semua kesibukan tersebut menjejaskan ibadat puasa yang menjadi tuntutan wajib ke atas kita semua. Di samping tuntutan wajib berpuasa pada siang hari, kita dituntut pula untuk menghidupkan malam-malam Ramadan dengan sunat tarawih dan lain-lainnya. Janganlah disebabkan keletihan berpuasa dan bekerja mencari rezeki di siang hari menyebabkan kita meninggalkan ibadat sunat di malam hari. Buatlah walaupun sedikit dan janganlah ditinggalkan terus. Ya, kita semua pastinya letih, namun inilah masanya untuk kita mengaut pahala sebanyak mungkin dan tempohnya tidaklah lama, hanya 30 hari sahaja. Keletihan akan hilang
setelah kita tidur dan berehat pada waktu malam. Namun pahala kebajikan yang kita lakukan akan kekal di dalam buku syahadatan amalan kebaikan kita. Rebutlah peluang ini sementara kita masih memilikinya. Saudara-saudara sidang Jumaat yang dikasihi, setiap amal ibadat yang kita lakukan mestilah berlandaskan kepada ilmu pengetahuan dan bukannya dilakukan secara sembrono. Amal ibadat yang dilakukan tanpa ilmu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah ibadat puasa yang akan kita laksanakan tidak lama lagi. Sebaiknya sebelum kita sama-sama menempuh Ramadan kali ini, elok kiranya kita mengulang kaji semula hukum hakam berkaitan dengan ibadat puasa. Ini secara tidak langsung akan memantapkan lagi persiapan, persediaan kita untuk melaksanakannya. Janganlah kita hanya sibuk dengan persiapan menu juadah berbuka puasa dan sahur, tetapi lupa membuat persiapan ilmu dan kefahaman tentang hukum hakam puasa yang lebih penting dari itu. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa Ramadan jika dilakukan dengan penuh penghayatan sememangnya dapat membentuk menjadi seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila sifat takwa ada dalam diri setiap manusia, maka kita akan melihat suasana kehidupan manusia akan lebih teratur dan dipenuhi dengan kebaikan. Kadar kes jenayah sudah semestinya akan berkurangan disebabkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semakin menebal. Masalah sosial yang akan dapat diatasi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, semua ini akan dapat kita saksikan apabila manusia memiliki sifat takwa dalam diri masing-masing. Dan sifat takwa ini dapat kita miliki melalui ibadat puasa yang akan sama-sama kita tempuhi. Semoga Ramadan kali ini membawa 1000 kebaikan buat kita semua. Mudah-mudahan setiap amal yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Al-Baqarah ayat 183 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa.